Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Speaker dan seluruh ahli Dewan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih diberikan ruang untuk mengambil bahagian pada hari ini bagi menjunjung kasih di atas perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan yang hadir dan menyampaikan titah perasmian sidang Dewan Undangan Negeri pada kali ini. Jadi saya harap kita di Dewan Undangan Negeri mengambil iktibar di atas teguran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan yang secara serius bahawa hubungan Alor-Star dan Putrajaya mesti dieratkan bagi memastikan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Hubungan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi saya mengambil pengalaman ini Datuk Speaker ialah ketika pengalaman saya duduk di sini dalam tahun 2018 hingga tahun 2020 bila kita ada kerjasama yang erat bersama dengan kerajaan persekutuan, kita dapat berunding banyak perkara. Dapat berbincang banyak perkara. Di antara yang boleh saya just nukilkan beberapa poin di sini adalah antaranya ialah pada ketika itu kita sedang menanggung hutang bekalan air sebanyak 1.8 bilion untuk projek-projek bekalan air sebelumnya, dan hasil rundingan setelah diperbahagikan, diperhalusi, dibincangkan, maka alhamdulillah dapat dihapus kira sebahagian daripada hutang tersebut sekitar 700 juta itu menjadikan bakinya hanya 1.1 bilion. Bukan hanyalah, masih banyaklah 1.1 bilion. Harapnya boleh diteruskan pembincangan. Dan rundingan pada ketika itu juga berjaya menghasilkan satu usaha supaya dapat mendapat pakej lengkap urusan bekalan air di Kedah ini dan juga sumber air. Yang sebelumnya kita bercadang untuk berhutang lagi 1 bilion bagi membina 5 loji air. Tapi hasil rundingan yang dibincangkan secara bersama, secara telus dan berkali-kali membolehkan kita mendapat geran pembinaan untuk beberapa projek bekalan air di Kedah ini sebanyak 1.2 bilion ringgit. Ini antara kerjasama yang perlu kita giatkan, dan di mana hasilnya kalau sebelum itu 5 loji bekalan air semuanya hutang. Hasil rundingan tersebut 4 loji bekalan air menjadi geran, ditambah dengan 2 projek NRW, satu di Langkawi dan satu di mainland pun dijadikan geran, dan juga kita berjaya juga dapat satu komitmen untuk membina bekalan air untuk Langkawi sekitar 600 juta. Kita juga hasil pembincangan tersebut juga dapat menyelesaikan masalah migrasi bekalan air Kedah, dan juga yang bagusnya dalam projek NRW tadi termasuklah dimasukkan 120,000 meter air bagi menggantikan meter-meter yang telah pun agak usang di Kedah. Jadi saya harap urusan kerjasama baik antara Alor-Star dan Putrajaya ini diteruskan, sama ada dalam bentuk kerjasama politik ataupun yang lebih-lebih lagi bagi pihak kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan kita yang memang sememangnya punya kebolehan diplomatik yang cukup tinggi. Yang keduanya saya ingin tentang, since saya ada menyebut tentang bekalan air ni Datuk Speaker, saya ingin bangkitkan tentang keluhan daripada masyarakat akhir-akhir ini dalam setahun, lebih kurang setahun dua ini, selepas PKP bila banyak menggunakan air balik. Rakyat Kedah sedang mengeluh dengan keadaan bekalan air yang mula banyak mendapat notis gangguan bekalan air, dan juga setengah notis itu disebut tentang tidak dapat ditentukan jangka waktu pemulihan. Jadi saya harap ini perkara-perkara yang perlu ditangani segera, kerana kita akan menghadapi banyak perkara, khususnya di Langkawi akan berdepan dengan 5 pada tahun ini. Yang keduanya ialah saya ingin bangkitkan juga untuk Speaker ialah berkenaan dengan status pembinaan. Tadi saya dapat jawapan tentang status pembinaan loji rawatan air yang disebut dalam Dewan ini berkali-kali. Kalau dulunya diserang saya pada awal tu akhir 2020 kerana banyak perkara tersebut, dan saya nak sebut di sini bahawa sejak kita dapat tender, sejak kita buka tender pada 9 Januari 2020 ke 4 loji rawatan air ni, projek tersebut telah pun dilantik, namun sampai ke hari ini selepas sekitar 3 tahun ini, projek ini berjalan agak sangat perlahan dari segi kemajuannya. Tetapi belum lagi disenaraikan sebagai projek sakit, namun bagi orang yang biasa dengan kejuruteraan, projek ini yang telah pun diubah tarikh siapnya itu sebenarnya bolehlah dikategori sebagai projek yang perlu perhatian serius. Kerana kalau tidak, kita tak boleh menjangkakan bila akan siap dan bila boleh beroperasi.
keempat-empat loji yang dibuka sebagai tender terbuka. Dan satu lagi loji yang disebut loji kelima, itu loji Pelubang, adalah loji yang telah pun diputuskan pada awal 2020, Januari 2020 lagi, supaya diberikan secara rundingan terus kepada GLC kita, BDB, untuk membolehkan kita mengawal 3 perkara. Pertama, mengawalkan cost ceilingnya. Ketiga, mengawalkan kualiti pembinaannya. Dan ketiga, boleh mengawalkan tempoh pembinaan kerana direct perbincangan, dan kita meletakkan beberapa perkara penting dalam projek tersebut. Itu sejak Januari 2020. Jadi sayangnya sampai ke hari ini, bila kita lihat di seluruh negeri Kedah, walaupun signboardnya banyak, namun pemasangan pipe utama daripada Pelubang ke Kuala Kedah masih lagi sangat perlahan. Walaupun boleh nampak dah pipe-pipe ada di tepi lebuh raya tu, tapi saya dapat banyak maklumat tentang tak mungkin boleh berjalan dengan lancar kerana banyak lagi gangguan dan juga halangan, termasuklah pengambilan tanah beberapa lot persendirian. Begitu juga pipe daripada Pelubang ke Jerlun. Itu lebih rendah dia punya prestasi dia. Pipe Pelubang ke Bukit Kayu Hitam lebih rendah lagi, dan keseluruhannya menjadikan projek ini, keempat-empat projek ini, yang prestasinya setakat ini hanyalah kalau Pelubang tu baru 9%, untuk tempoh ini 9%, untuk siapkan lagi 90%, kita tak dapat menjangkakan bila tarikh siapnya, walaupun dah dipindah tarikh siap asal. Bagi Jenun Baru, 24% juga dah dipindah tarikh siap asalnya. Lubuk Buntak pun dah dipindah tarikh siap asalnya. Dan Bukit Selambau juga telah dipindah tarikh siap asalnya. Jadi pindaan telah pun berlaku, kemajuan hanya di bawah 10%, dan kita harapkan komitmen yang lebih jelaslah. Dan saya minta kerjasama pihak pegawai tadbir juga tolong berikan perhatian kerana masih terdapat beberapa tempat yang tidak boleh diteruskan kerana memerlukan urusan pengambilan tanah. Jadi saya harap ini berikan satu kerjasama yang baik supaya dapat kita selesaikan, dapat kita berikan satu tempoh bila boleh siap. Bila boleh siap dan bila boleh mula beroperasi loji-loji air ini. Walaupun ini bukanlah keperluan sekarang, tetapi pemasangan 3 batang pipe tadi sangat kritikal, sangat penting untuk kegunaan sekarang berdasarkan kapasiti yang memang dah tinggi pun. Kapasiti loji di Kedah sudah pun lebih daripada 1,500 million liter yang ada sekarang ini. Yang seterusnya, Datuk Speaker, ialah saya ingin menyebut juga tentang rungutan daripada pihak pengendali restoran dan juga industri kecil dan juga sederhana yang mengatakan bil air mereka pada bulan Januari ini lebih tinggi daripada bulan Disember, dan bil bulan Februari lebih tinggi daripada Januari. Jadi saya nak tahu dalam kes ini apakah pihak kerajaan telah pun menaikkan tarif air bagi pengguna komersial, bagi pengguna komersial di Kedah, jika berlakulah. Jika tak berlaku, kita akan jumpa balik restoran ini, mungkin dia yang pakai banyak. Jadi tapi apa yang rungutan kita terima seolah-olah macam berlakunya kenaikan tarif air sejak Januari 2023. Apakah benar atau tidak? Dan saya tidak mahu benda ini disebut ataupun jika dinaikkan hanya kerana kononnya untuk menampung kerugian kepada operator air Kedah, iaitu Sada Sdn Berhad. Kerana sejak tahun 2020, Datuk Speaker, Kedah telah pun terlepas daripada ikatan 2 konsesi yang sebelum ini terikat sepanjang 30 tahun dengan tanggungan sekitar 30 juta kepada konsesi ini. Dan kita dapat lihat dalam jawapan nombor 17 sidang Dewan yang lepas, disebut bagaimana selepas tamatnya 2 konsesi ini, syarikat Sada dapat menjana keuntungan sekitar 29.9 juta pada tahun selepas daripada tamatnya konsesi. Jadi kita harap tidak dijadikan alasan sekiranya nak dinaikkan tarif. Lebih baik saya harap jawapan nanti adalah kata tidak ada naik tarif, lagi best. Tak payah jawab kepada pihak restoran, mana saya akan beritahu mereka yang guna banyak sebenarnya. Seterusnya berkaitan tajuk air ini juga, saya ingin sebut sikit tentang rancangan Tempatan Banjir yang menarik minat ramai bila berlaku banjir adalah ni. Sekarang ni di Johor, Melaka dan juga Pahang, sebelum ni beberapa negeri lain, ialah projek-projek ini sedang berada di Kedah dan diletakkan dalam peruntukan yang begitu tinggi untuk Belanjawan 2023, tetapi projek-projek ini masih berjalan dalam keadaan yang tidak dapat ditentukan tarikh siap yang mungkin akan berlaku nanti. Contohnya saya sebut di sini adalah RTB Sungai Kedah Anak Bukit.
Pakej 3 ni, yang sekarang ni telah pun mencapai 52%, walaupun tarikh berbanding jadual 48%, tetapi sebenarnya sebab kita telah pun ubah tarikh siap tu dah 4 kali. Daripada tarikh siap asal, pada tarikh siap pertama, tarikh siap kedua, pertama dan ketiga, dan akhirnya kita dah tolak daripada bulan Mac 2023 kepada akhir tahun 2024. Sebab tu kita boleh dapat satu kemajuan yang masih nampak macam elok, tapi tidak disedari secara senyap-senyap yang merupakan projek yang perlu perhatian sebagai projek sakit. Kalau dah projek RTB Pendang, memang itu yang pakej 1 sangat serius lah keadaan yang ada pada hari ini. Yang kalau ubah tarikh siap pun tak mungkin boleh capai. RTB 2, Sungai Pendang 2, agak di atas landasan, namun telah pun dialih tarikh siap yang dijangka nanti, dan begitu juga RTB Jitra Selatan. Yang saya sebut di sini bukan kerana projek itu lewat. Projek lewat boleh kita lewatkan, projek itu boleh kita tangguh, tapi kerana kelewatan itu dikaitkan dengan land acquisition ataupun pengalihan utility. Jadi yang ini melibatkan pihak kerajaan. Jadi pihak kerajaan kita, kalau lambat salah kepada kontraktor, kita boleh blame dia, kita boleh charge dia, kita boleh kenakan LED dan sebagainya. Tapi kalau kelewatan pada pihak kerajaan itu memalukan. Jadi kalau kita tengok Jitra Selatan, masih ada lagi 2 lot dalam kolam, 27 lot dalam sungai yang masih lagi perlukan tindakan segera dari segi pengambilan. Dan kita harapkan satu komitmen yang lebih tegas, lebih serius dan pelibatan langsung pihak kerajaan dalam menyelesaikan masalah ini, kerana kalau tengok RTB Sungai Kedah Anak Bukit yang melibatkan melintasi jalan tu, FT 007 dan juga jalan gunung, tidak boleh diselesaikan kerana tak boleh disiapkan jalan lencongan. Kalau boleh buat jalan lencongan pun tak boleh disiapkan bina jambatan, hanya kerana ada satu struktur yang tidak layak dibayar pampasan tetapi layak untuk menghalang pembinaan. Jadi saya harap yang ini kita ambil perhatian serius, kita tengok balik apa tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan supaya tidak menjadikan alasan kepada penangguhan projek yang mendapat perhatian umum ini daripada terus tergendala. Jadi projek-projek seperti ini, kerana dia bila projek tidak dapat ditetapkan tarikh siap ni, Datuk Speaker, masalahnya ialah untuk kita berunding dengan federal bagi mendapatkan projek baru. Projek baru tidak boleh dilancarkan kerana projek lama masih lagi drag, masih lagi berlanjutan, masih lagi perlu dibuat bayaran dan masih lagi tidak boleh ditetapkan tarikh siap projek sedia ada. Seterusnya, Datuk Speaker, ialah sedikit saya ingin menyentuh tentang tuntutan hak ke atas Pulau Pinang yang selalu disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar dalam beberapa hal. Jadi saya harap perkara ini diperhatikan betul-betul kerana kita boleh bercakap, menuntut dalam banyak perkara. Kalau sebelum ni menuntut tentang bekalan air, penggunaan air dan sebagainya. Tapi bila kita sebut sampai tajuk isu-isu melibatkan asas-asas kepada undang-undang ini, yang mungkin kita tidak ada local standby dalam hal yang kita sebutkan ini, ia boleh menyebabkan satu penghinaan kepada perlembagaan Malaysia. Kerana ia terlibat secara langsung, terletak dalam perlembagaan kewujudan Pulau Pinang, yang kita harus tangani ini dengan secara lebih teratur dan tidak sampailah melibatkan perkara itu melibatkan undang-undang. Kalau kita ada hak, biarlah undang-undang itu di pihak kita, kita yang bawa kes itu ke mahkamah. Jangan sampai orang bawa kita ke mahkamah kerana kita mempertikaikan satu perkara yang telah pun termaktub dalam perlembagaan. Kerana dalam urusan Sungai Muda ni, Datuk Speaker, ialah Sungai Muda ataupun Ulu Muda yang sekitar 380,000 hektar itu sebenarnya kepentingannya banyak kepentingan kita sendiri, kepentingan untuk negeri Kedah. Bukan sekadar kepentingan Pulau Pinang. Kerana saya melihat kajian yang telah dibuatkan oleh pihak konsultan kepada JPS, Sungai Muda itu sendiri mengandungi kandungan kapasitinya lebih daripada 6,000 juta liter sehari dari segi kapasitinya. Kita duk guna pakai termasuk pertanian dan juga air hanya sekitar 2,000. Lagi 4,000 tu sebenarnya dah jadi overflow, sama ada banjir ataupun overflow ke laut. Dengan jenjang transport pun boleh ambil lagi 1,000. Yang lebihnya hanyalah air overflow. Sekarang ni bila kita senang kiranya, Pulau Pinang tu pakai air lebihan yang hanyut daripada kita, yang memang kita pun tak tahan ataupun tak sekat dalam penggunaan. Jadi saya harap teguran saya ni bukan pasal ayat tu, tapi teguran saya pasal bila kita mengambil bahagian dalam perbincangan yang melibatkan perlembagaan ini,
bahayanya takut kita sendiri diseret ke mahkamah. Jadi Datuk Speaker, yang keduanya ialah saya ingin sebut dalam urusan kos menangani kos taraf hidup di peringkat federal pada kali ini banyak diperkenalkan beberapa perkara di bawah payung rahmah itu, termasuk salah satunya menu rahmah yang disebut dalam banyak hal menjadi tarikan ramai orang, menyebabkan ramai orang nak bercakap. Jadi saya harap seperti mana tadi kalau ditegur oleh Jeneri supaya di sini jangan kita bangkitkan isu pasal benda yang telah berulang dah berlaku di parlimen yang perlu teguran. Di sini pun janganlah sampai ada nanti orang yang menghina menu rahmah di Kedah ni. Pakat makan bila tak lalu makan, kalau dah duit banyak pun pergi makanlah tempat yang mahal. Tapi jangan jadikan benda tu olok-olok. Kerana saya faham sebagai kita orang kampung, kita orang asalnya orang susah, kita tahu. Kita nak tahu sekali kenyang tu berapa duit, kita nak tentukan harga, dan lama dah kita buat konsep supaya barang di pasaran tu ada harga dia. Jadi senang kita nak merancang. Dalam kes ini, walaupun menu rahmah di Kedah ni tak banyak sangat pun. Sebab memang di Kedah kita boleh dapat banyak lagi makanan yang di bawah RM5 ikut tepi jalan. Nasi tomato RM4 pun ada, nasi goreng kunyit RM4.5 pun ada. Jadi tak perlu sampai yang RM5. Tapi yang saya nak sebut ialah kita janganlah sampai kenyataan-kenyataan kita, especially ahli-ahli dewan, dalam keadaan nampak seolah-olah macam menghina makanan itu yang secara langsung menghina sajian dan juga rezeki yang sesuai kepada golongan masyarakat berpendapatan rendah. Yang poin yang keempat adalah saya nak sebut tentang pengawalan kawasan pembalakan ini. Di Kedah, mengikut jawapan yang saya dapat daripada soalan yang telah saya kemukakan, ialah tahun 2021 masih berlaku pembalakan untuk kawasan sekitar 10,000 ekar ataupun 4,000 hektar yang berlaku di Kedah. Dan tahun 2022 juga hampir sama kawasan itu. Jadi kita harus, saya just nak ingatkan, pastikan supaya lesen membalak yang diberikan itu pada kawasan-kawasan yang sesuai, tidak boleh menyebabkan banyak gangguan kepada urusan-urusan alam sekitar dan sebagainya. Namun sebagai secara ringkas saya nak sebut di sini ada beza kelulusan kawasan membalak dengan kelulusan lesen mengeluarkan balak. Jadi saya harap kita boleh jelas di sini, ahli-ahli dewan dan juga pegawai-pegawai yang terlibat. Lesen kelulusan kawasan membalak boleh dikeluarkan oleh sepanjang masa oleh pelbagai menteri besar yang mungkin berhimpun dah sampai 15,000 ke 20,000 hektar yang dalam kelulusan kawasan membalak. Namun lesen mengeluarkan balak hanya boleh dikeluarkan oleh menteri besar semasa. Menteri besar pada tahun semasa. Jadi janganlah kita sebut ini semua kelulusan zaman dulu, kelulusan zaman dulu. Yang kelulusan kawasan balak hanya mendapat premium sekitar 10%. Tapi kelulusan untuk lesen mengeluarkan balak, kita boleh mengutip sekitar 90% lagi premium. Jadi saya harap ini satu benda yang saya nak minta adalah supaya dipastikan kawasan yang terlibat itu betul-betul kawasan di bawah kawalan lah. Bukan kawasan yang boleh menjejaskan alam sekitar. Seterusnya ialah sikit tentang sukan yang diminati paling ramai di Kedah. Itu sukan bola sepak yang Menteri Besar kita sangat aktif. Dan pagi ni pun dia berjalan terhinjut pasal bola sepak. Saya nak tanya ialah apakah sasaran kita pada tahun ini? Sebab peminat-peminat dia tanya juga. Jadi saya pun tak tahu nak jawab apa sasaran kita nak capai pada tahun ini. Kerana kalau tahun lepas kita kata seolah-olah kita macam tak boleh mengalahkan JDT. Kerana JDT ni belanja besar, belanja mewah, jadi dia kuat, kita mungkin tak boleh kalahkan dia. Tapi keputusan tahun lepas bukan kita tak kalah, bukan kita hanya belakang dia, tapi kita belakang daripada 6 pasukan yang lain lagi. Jadi kita duduk nombor 8. Jadi saya harap tahun ni kita ada satu sasaran baru. Apa sasaran kita untuk tahun 2023? Seterusnya dibangkitkan juga disebut oleh kawan-kawan kita tentang beras sejahtera. Jadi tak kisahlah beras sejahtera ni. Bukan pasal urusan beras sejahtera itu sangat. Tetapi sebab urusan ini kita telah membincangkan dan luluskan di Dewan ini, satu belanjawan, satu jumlah keuangan, dia diperuntukkan untuk sediakan beras sejahtera untuk diedarkan kepada semua pusat khidmat termasuk adun-adun daripada pembangkang. Jadi yang ini saya mohonkan penjelasan apa status sebenarnya. Bila kita dah luluskan di sini, tetapi dapat ura-ura katanya tak boleh diteruskan kerana memang diberhentikan. Jadi kita pohon penjelasan ke atas perkara ini. Dan Datuk Speaker, seterusnya juga saya ingin mengucapkan penghargaan kepada pihak MIDA ataupun Malaysian Investment Development Authority
ataupun Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia yang bekerja rapat dengan Guat Cipeda kerana mengikut rekod approve investment untuk 2022 bernilai 264 bilion untuk seluruh Malaysia, 264 bilion untuk seluruh Malaysia bagi approve investment untuk tahun 2022. Mereka bekerja kuat dan China menyumbang 33%, USA menyumbang 18%, Belanda menyumbang 12%, Singapura menyumbang 8% dan Jepun 7% dengan temanya Sustainable Investment for Growth. Jadi saya sebut terima kasih di sini kerana dalam ucapan Tuanku juga mengucapkan tentang pelaburan yang masuk ke negeri Kedah. Jadi saya ucap penghargaan atas kerja kuat ini. Dan saya lihat di situ melibatkan 1,454 projek dan peluang pekerjaan kepada 140,370 individu bagi seluruh Malaysia. Dan pelaburan ini, penerima terbesar pelaburan ini adalah Johor 70.6 bilion, Selangor 60.1 bilion, Sarawak 28.2 bilion, Bersekutuan Kuala Lumpur 25 bilion, Penang 16.3 yang kelima, dan Alhamdulillah Kedah seperti disebut oleh Tuanku dalam Dewan, dalam ucapan Tuanku 13.1 bilion. Jadi kita ucap penghargaan kepada ini, khususnya dalam Maida mempromosi dan menggalakkan pelaburan dari luar negara ke Malaysia termasuk negeri Kedah, dan Kulim Hi-Tech menjadi lokasi pilihan dan lebih pada 90% pelaburan masuk ke Kedah adalah untuk kawasan Kulim Hi-Tech. Jadi Datuk Speaker, isu yang seterusnya adalah tentang KXP Aeropolis ataupun lapangan terbang Kulim yang saya rasa kita perlukan nanti, kita mungkin akan dengar huraian lebih panjang dalam jawapan nanti, kerana yang kita nak dengar adalah sepanjang tempoh KXP ini mula disebut di Kedah ni sampai ke pusat, beberapa perbincangan teknikal telah pun dijalankan. Beberapa perbincangan itu melibatkan urusan-urusan memenuhi prasyarat kepada pembinaan KXP. Jadi kita nak tahu juga sampai sekarang ni apakah status masih di peringkat prasyarat sehingga membolehkan rundingan seterusnya, ataupun apakah projek di bawah PFI ini dan halangannya kepada KXP bagi membolehkan ianya dilancarkan berbanding dengan apa yang disebut di dalam Dewan Rakyat. Jadi kita nak tahu juga di sini penjelasan, sebab kita di sini rata-rata hampir keseluruhan 36 adun ini antara yang menyokong pelaksanaan KXP daripada sebelum ini sampai ke hari ini, saya rasa tidak ada yang tak sokong, tapi kita nak tengok apa lagi yang menjadi halangan kepada pelancaran projek yang dikendalikan secara PFI ini. Jadi Datuk Speaker, sedikit juga saya ingin menyentuh tentang membina Malaysia Madani di negeri Kedah ini. Jadi saya rasa ini terkait rapat dengan titah Tuanku yang menjaga keharmonian, menghormati semua pihak di antara kita, menjaga nilai hubungan antara kita, Alor-Star dan Putrajaya, nilai sesama kita. Saya harap nilai-nilai yang dibawa oleh Malaysia Madani ini tidak menjadi satu perkara yang samping, dan kita sepatutnya seiring dengan Malaysia Madani agar tidak terus ketinggalan dan mendapat tempat dalam perbelanjaan yang disediakan oleh pihak persekutuan. Jadi berhubung dengan belanjawan 2023 yang disediakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, yang sedang dibahaskan di Parlimen pada ketika ini, kita melihat belanjawan 2023 memperuntukkan 97 bilion untuk pembangunan. 97 bilion untuk pembangunan, dan setakat ini kita nampak Kedah diperuntukkan 1.5 bilion saja untuk 2023. Jadi saya rasa kita masih berpeluang untuk mendapat lebih ruang bagi menyeraikan pembangunan baru andai mampu mengurus projek sedia ada tadi. Projek-projek sedia ada yang saya sebutkan tadi, eloklah dalam masa segera sesingkat boleh kita uruskan projek ini supaya kita dapat tetapkan tarikh siap projek-projek tersebut, supaya kita layak untuk memohon projek-projek baru bagi mendapatkan projek itu sampai ke negeri Kedah dalam masa 2023 seperti yang dijangkakan sekarang. Jadi saya cadang supaya wakil-wakil negeri Kedah yang ada dalam Dewan Rakyat mengambil peluang untuk membangkitkan projek-projek yang perlu dibawa ke pengetahuan kerajaan persekutuan untuk jadi keutamaan untuk negeri Kedah, dan juga kedua-dua ahli Dewan Negara yang kita cadangkan tadi yang akan mula masuk ke Dewan Negara ni. Saya ada pengalaman pernah berada di Dewan Negara, memang di situ tidak ada pembangkang,
yang ada dalam tu semua kerajaan, sama ada kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Jadi boleh bincang banyak perkara, boleh bangkit banyak perkara, dan biasanya menteri ataupun timbalan menteri yang hadir di Dewan Negara cukup berikan kerjasama sepenuhnya. Kerana dia datang dengan satu minda yang bersedia untuk mendengar, sebab semua yang ada dalam Dewan Negara adalah wakil-wakil federal ataupun negeri. Jadi kita boleh bincang banyak perkara, jadi kita harapkan dua wakil kita yang akan kita hantar itu Sukan nanti ada lagi 5 minit. Okey, pergi lelas ya. Baik, terima kasih Muhammad Speaker, terima kasih Sukan nanti. Di hujung-hujung nak bagi peluang Sukan nanti minum ayam. Dah 20 minit puncak tu. Disebut oleh Sukan nanti wakil-wakil kerajaan perlu untuk tampil sekali lagi, buat permohonan kepada kerajaan yang baru. Cuma kita duk bincang lama dah Muhammad Tok Speaker tentang budaya scrap off. Mana hak yang perancangan dulu tinggal. Nah, hampa nak mai semula. Jadi adakah budaya ini kita nak teruskan dalam kerajaan madani yang disebut oleh Sukan nanti tadi? Dan peruntukan bangunan Kedah 1 bilion lebih ni daripada 97 bilion. Negeri kita negeri yang tersebut antara negeri yang termiskin. Dan tiba-tiba kerajaan persekutuan yang ada tak memberikan peruntukan untuk negeri kita berdiri seiring dengan negeri yang lain yang telah pun terkehadapan. Adakah ini suatu bentuk kezaliman baru yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan kerana perbezaan parti memerintah? Soalan tambahan sekali. Terima kasih pada Ketua Pembangkang yang baru dilantik. Soalan tambahan saya adalah berkenaan dengan Malaysia Madani yang dikemukakan oleh PMX ini. Saya melihat ada beberapa perkara yang pertama berkenaan dengan isu peruntukan yang diberikan oleh kerajaan pusat kepada parlimen. Kalau dulu 3.8 juta, sekarang ini 1.3 juta sahaja, dan kemudian diberikan kepada adu-adun. Di bawah adu-adun pun diberi juga peruntukan kepada adu-adun pada dahulu. Jadi saya mengharapkan kalau bolehlah peruntukan-peruntukan itu diberikan kepada parlimen, kepada ahli-ahli parlimen yang sepatutnya diberikan. Kemudian kalau boleh kalau tak diberikan kepada pembangkang di negeri ini pun beri kepada pihak kerajaan, tapi saluran itu mesti diberikan kepada rakyat. Kalau dulu 3.8, sekarang ini 1.3, sangat lah kalau peruntukan itu tidak dapat. Jadi saya mengharapkan pihak daripada pihak pembangkang di Kedah ini menjadi kerajaan di pusat itu boleh memberi pandangan kepada pihak pusat. Ya, terima kasih Tuan Speaker, terima kasih kepada Sungai Limau dan juga Kilada atas pandangan itu. Saya menyentuh tentang Sukan nanti di landing. Dalam melaksanakan membina Malaysia Madani ini memang harus diteruskan dengan penuh sifat-sifat ihsan dan sifat hormat dari berkeyakinan dan sebagainya. Jadi saya rasa memang kedudukan itu bagi saya, sebab itu saya pun sebut supaya dibangkitkan dan kita harus teruskan lakukan. Dan setakat konten yang kami ada pun kita akan cuba berhubung bincang banyak perkara melibatkan program-program sukan, program-program remaja, program-program seperti isu di bawah payung rahmah ni banyak dikembangkan. Kedah dan sekadar P40 atau pemberian bantuan yang kira P40 dan jadi P50. Tapi di Kedah ni memang sebelum ni P40 telah Paras Nasional hampir 80, sekarang dah kita 85 kita sebagai P40 nasional. Jadi memang bagi saya memang cara yang terus kena kemukakan persekutuan yang memang
kita anggap banyak cuma urusannya supaya tidak berlaku kehadiran, urusannya tidak berlaku dalam penekanan ataupun keras begitu dari projek tetapi telah tukar tender. Waktu saya dapat makluman yang projek Bali bukan deskrip saja tetapi dengan tinggal kemudian buka tender dan kita akan terus memohon supaya tuan buka ini pandangkan kita projek di mana sampai ke Kedah. Jadi itu saya rasa inilah keyakinan bahawa kita harus bekerjasama dan beberapa projek yang lain projek ferry Pulau Langkawi juga akan menjadi antara yang kita terus bincang kerana ia merupakan tarikan rancangan yang penting untuk kita bawa kita ke Langkawi. Jadi tak Jangan jaga PPP kita bagi lambung. Ya tapi sebagai kepentingan saya tengok tuanku semua dan kita memang kepentingan kita ferry ke Langkawi ini diselesaikan diperuntukkan untuk dibincangkan semula kerana proses pendalaman ini bolehkan ferry Kuala Kedah ferry Kuala Kedah ke Langkawi sudah berterusan. Jadi saya harap yang ini resiko pengangkutan atau bawa proposal yang baik bincangkan semula supaya tidak dibuat ataupun tidak dipinggirkan saja. Jadi untuk speaker, bagi akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk speaker kepada Dewan dan juga atas kepercayaan yang diberikan dan kita menjunjung kasih ke atas titah ke bawah Beliau melakukan konsultan dan kita menyokong penuh supaya diambil iktibar sepenuhnya dalam pentadbiran kita. Terima kasih. Terima kasih.